Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baru. Pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan menyokong matlamat negara untuk mencapai negara pintar yang sejajar dengan visi Wawasan Brunei 2035. Perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-25 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia mencerminkan ikatan persahabatan yang semakin erat antara kedua-dua buah negara. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia bersama Perdana Menteri Malaysia menyaksikan penandatanganan pertukaran nota dan memorandum persefahaman menandakan satu lagi langkah ke hadapan dalam hubungan erat negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Sorotan perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-25 mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang mesyuarat tersebut berlangsung. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima menghadap Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis menghadap berlangsung di Kasyar Al-Mizan. Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik menerima surat watika pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 17 Ogos 2024. Manakala Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baru menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 17 Ogos 2024. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan dan Terutama Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Emiria Arab Bersatu. Seterusnya menghadap Puan dan Terutama Alexandra Mackenzie, Pesuruhjaya Tinggi British. Dan Puan dan Terutama Yves Luban, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis. Kolaborasi bagi negara Brunei Darussalam dan Thailand untuk mempromosi dan membangun kerjasama yang lebih erat bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bidang-bidang utama antara isu yang dibincang. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Negara Brunei Darussalam komited mentransformasi pendidikan melalui inisiatif digital dengan pelancaran Pelan Transformasi Digital 2023-2027 oleh Kementerian Pendidikan yang memfokuskan kepada 3 bidang utama iaitu teknologi pendidikan, pengurusan teknologi dan pelaksanaan dasar dan infrastruktur. Pelan berkenaan jelas Menteri Pendidikan menyokong matlamat negara untuk menjadi negara pintar dan sejajar dengan visi Wawasan Brunei 2035. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kenyataan tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN ke-13 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Mesyuarat diadakan baru-baru ini di wilayah Buriram, Thailand. Dalam kenyataannya, yang berhormat juga menggariskan usaha-usaha Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan literasi digital termasuk menaik taraf infrastruktur info teknologi IT, mewujudkan bilik darjah smart, mengadakan bengkel pembangunan profesional bagi guru-guru dan menerbitkan buku garis panduan blended learning. Tahun ini, mesyuarat dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Thailand selaku pengerusi dengan kerjasama pihak Sekretariat ASEAN dan dihadiri oleh Menteri-Menteri Pendidikan dari Republik Demokratik Rakyat Lao, Republik Kesatuan Myanmar dan Republik Filipina. Mesyuarat dirasmikan oleh Tuan dan Terutama General Polis Pen Pun Chit Chop. Berdasarkan tema mesyuarat mentransformasikan pendidikan dalam era digital, ketua-ketua delegasi dari anggota ASEAN berpeluang untuk mengongsikan keutamaan dan strategi pendidikan masing-masing, khususnya dalam konteks transformasi pendidikan melalui inisiatif-inisiatif digital. Sebelum mesyuarat-mesyuarat di peringkat menteri, mesyuarat peringkat pegawai kanan telah diadakan pada 23 dan 24 Ogos lalu di tempat yang sama. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat-mesyuarat tersebut, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Semasa mesyuarat-mesyuarat tersebut, pegawai-pegawai kanan pendidikan ASEAN membincangkan isu-isu pendidikan serantau semasa dan menyemak kemajuan pelan kerja, inisiatif-inisiatif dan aktiviti-aktiviti di bawah sektor pendidikan. Delegasi Kementerian Pendidikan juga mengadakan lawatan ke 2 buah sekolah di wilayah Buriram.
Kolaborasi bagi negara Brunei Darussalam dan Thailand untuk mempromosikan dan membangun kerjasama yang lebih erat bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bidang-bidang utama iaitu bekalan dan standard sektor makanan merupakan antara perkara yang dibincang pada mesyuarat semasa rombongan Kementerian Industri, Institut Makanan Negara dan Institut Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Thailand mengadakan lawatan ke bahagian industri dan ekosistem perniagaan IBE di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Lawatan diadakan petang tadi. Rombongan Thailand diketuai oleh Puan Yang Terutama Bosara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Perbincangan mesyuarat juga menumpukan kepada inisiatif-inisiatif dan peluang-peluang perniagaan bagi kedua-dua negara yang akan dapat mengukuhkan lagi kerjasama perdagangan antara negara Brunei Darussalam dan Thailand. Penandatanganan perjanjian perkhidmatan bagi operasi dan penyelenggaraan Pusat Panggilan Kebangsaan Child Helpline 121 dan Talian Kebajikan 141 dimeterai antara Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, KKBS dengan Comquest Sendirian Berhad. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di bangunan kementerian berkenaan. Menandatangani bagi pihak KKBS diwakili oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, manakala Wakil Comquest Sendirian Berhad ditandatangani oleh Gaurav Shrotria, Pengurus AMNIA. Penandatanganan perjanjian hari ini merupakan kesinambungan daripada penandatanganan Memorandum Persefahaman yang dimeterai tahun 2019 di antara JAPIM dan Telekom Brunei yang kini dikenali Imagine Sendirian Berhad dan Memorandum Persefahaman yang dimeterai tahun 2021 di antara JAPIM, Imagine dan Comquest. Comquest Sendirian Berhad selaku pembekal perkhidmatan bagi operasi dan penyelenggaraan Pusat Panggilan Kebangsaan Child Helpline 121 dikenali sebagai Talian Anak 121 dan Talian Kebajikan 141. Dalam perjanjian ini telah mendokumenkan terma-terma perkhidmatan yang akan disediakan oleh Comquest bagi operasi dan penyelenggaraan pusat panggilan tersebut. Bagi memperluaskan akses pendidikan berkualiti dalam pengajian tinggi di samping mengekalkan nilai-nilai Melayu Islam Beraja, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA memeterai memorandum perjanjian dengan Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa KIGS. Majlis penandatanganan berlangsung di kampus Gadong, Universiti berkenaan. Menandatangani bagi pihak UNISA ialah Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Bagi pihak KIGS pula ditandatangani oleh Awang Haji Mahrub bin Awang Haji Murni, Ketua Pegawai Eksekutif Interim KIGS. Majlis juga diselajurkan dengan perbincangan mengenai penawaran program kerjasama dua pihak. Program antara lain diharap memberikan asas kokoh kepada para pelajar dan seterusnya mempersiapkan para pelajar untuk kejayaan akademik dan profesional di masa depan. Persatuan Juruukur Bahan Pasifik PAQS merupakan sebuah organisasi utama yang berdedikasi untuk menyatukan badan kebangsaan yang mewakili juruukur bahan di seluruh rantau Asia dan Pasifik Barat serta menyokong pembangunan dan kecemerlangan berterusan dalam bidang tersebut. Dengan tema pendigitalan ke arah negara pintar, Kongres PAQS berakhir petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadir Juruukur Dayang Hajah Nur Hayati binti Haji Muhammad Yaakob, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah sebagai mengiktiraf pencapaian dengan Yayasan Iwata dan Sijil Akreditasi Universiti. Juga diadakan penyerahan bendera PAQS kepada IQSI Indonesia yang akan menjadi tuan rumah bagi Kongres akan datang dan tayangan video persiapan Indonesia bagi Kongres akan datang dan visi PAQS 2025.
76 pelajar yang berjaya dalam pertandingan co-curriculum diraikan petang tadi semasa majlis penyampaian hadiah peraduan-peraduan bagi tahun 2023. Majlis Sanjuran Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bauqiah Serusup. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Abang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Antara peraduan yang diadakan ialah pertandingan pidato dalam bahasa Arab dan syarahan tafsir Al-Quran. Majlis turut diserikan dengan bacaan Al-Quran secara muratal diikuti persembahan lagu dakwah dui bahasa. Seorang lelaki warga negara Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas dua pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Nur Faiz ditangkap pada 24 Ogos lalu di rumah pekerja di kawasan Jalan Pangkalan Batu atas kesalahan memiliki barang-barang tegahan kastam. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didapati memiliki 1,639 karton, 48 paket dan 25 batang rokok berbagai jenis, wang tunai berjumlah RM3,976 dan 4 sen, mata wang Brunei dan 80 sen mata wang Singapura serta 2 unit telefon bimbit. Sementara itu, bagi pertuduhan kedua, tertuduh didapati memiliki 82 karton dan 5 paket rokok berbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan bagi pertuduhan pertama, tertuduh dihukum denda RM1,547,040 atau 36 bulan penjara jika gagal membayar denda. Dan bagi tuduhan kedua dihukum denda RM73,833 atau 17 bulan penjara jika gagal membayar denda. Dalam meningkatkan kesedaran tentang pencegahan strok dan pelbagai maklumat kesihatan, sekumpulan pelajar perubatan tahun 3 Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan acara Karnival Kesihatan. Karnival diadakan selama 2 hari di Institut Sains Kesihatan UBD. Selain aktiviti informatif dan permainan, Karnival juga menyediakan reruai bagi kesedaran kesihatan dengan menawarkan maklumat mengenai topik penting, antaranya pengesanan kanser dan pengambilan gula. Karnival Kesihatan bertujuan memupuk semangat komuniti sambil meningkatkan pengetahuan awam tentang isu kesihatan yang kritikal. Karnival dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah A1 PPE 2024 diteruskan semalam dengan perlawanan suku akhir kategori wanita. Kejohanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan itu, sekolah antarabangsa Jerudong JIS dan sekolah antarabangsa Brunei ISB layak ke peringkat akhir. Dalam aksi separuh akhir, JIS berjaya menewaskan sekolah St. Andrews dengan keputusan 92 berbalas 12. Sementara itu, ISB menumpaskan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah dengan keputusan 84 berbalas 21. Enam pasukan menyertai kejohanan gasing pangkah sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 tahun. Kejohanan membuka tirainya semalam di gelanggang gasing Kompleks Sukan Negara Hasanah Bauqiah Brakas. Kategori berpasukan, kumpulan A menyaksikan Jerudong A melakar kemenangan ke atas Jerudong B dengan keputusan 3-0. Bagi perlawanan kumpulan B pula, Putat A dan Sri Manang terikat seri tanpa sebarang mata.
Satu lagi perlawanan kumpulan A menyaksikan Putat Villa berkongsi kedudukan mata kosong sama dengan Jurudong A.